Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafara Katika binti Muhammad Khalid. Hari ini saya nak terangkan bahagian saya iaitu pengenalan pengurusan pampasan dan faedah yang bermaksud amat penting bagi memastikan kebajikan dan keadilan pekerja terjamin serta terpelihara. Ganjaran yang diberikan oleh organisasi kepada pekerja bagi menghargai sumbangan mereka kepada organisasi. Pengurusan pampasan ditadbir oleh Jabatan Sumber Manusia yang merupakan bahagian paling penting dalam fungsi sumber manusia lah. Umumnya, pampasan pekerja adalah penting kerana ia dapat mempengaruhi sikap, kepuasan dan tahap prestasi pekerja berdasarkan tahap prestasi dan sumbangan mereka terhadap organisasi. Okey, dekat sini saya akan terangkan jenis-jenis pampasan dan faedah. Okey, kat sini saya akan terangkan jenis pampasan yang bermaksud manfaat yang diberikan bagi meningkatkan prestasi pekerja dalam organisasi. Dekat dalam pampasan ni kita ada dua jenis tau. Yang pertama bukan kewangan, yang kedua pula kewangan. Kewangan ni maksud dia langsung iaitu gaji, upah, insentif, bonus dan komisen atau secara tidak langsung. Okey, manakala untuk jenis faedah pula, faedah berbau maksud manfaat yang diberikan berdasarkan keahlian pekerja dan organisasi. Lepas tu, faedah ni dia ada dua tau. Pertama, faedah berkanun. Kedua, faedah tidak berkanun. Yang berkanun bermaksud cuti bersalin, tahunan, sakit dengan cuti umum. Lepas tu, dia bagi kita perkeso dengan KWSP. Yang tidak berkanun pula bermaksud bayaran cuti kecemasan, penjagaan kesihatan, insurans dengan allowance. Okey, dan slide seterusnya pula ialah bahagian A. Bahagian A ialah perintah gaji minimum bagi tahun 2020. Dekat sini ada nama dan permulaan kuasa minimum gaji ni lah. Yang pertama, perintah ini boleh dinamakan Perintah Gaji Minimum 2020. Perintah ini bermula berkuat kuasa pada 1 Februari 2020. Okey, dekat dalam Perintah Gaji Minimum 2020 ni pula ada ketidakpakaian dia. Ketidakpakaian dia ialah perintah ini tidak terpakai bagi perkhidmatan domestik sebagaimana yang ditakrifkan di bawah subsection 2/1 Akta Kerja 1955 Akta 265 subsection 2/1 Ordinance Buruh Sabah dan subsection 2/1 Ordinance Buruh Sarawak. Okey, bagi kadar minimum gaji di kawasan Majlis Bandaraya atau Majlis Pembandaran ialah sebanyak 1,200 sebulan. Itu minimum dia. Dekat dalam ni dia ada jadual tau sebenarnya. Kat dalam jadual ni dia terangkan bilangan hari bekerja dalam seminggu. Kalau contoh orang tu kerja 6 hari seminggu, bayaran gaji yang perlu dibayar RM46.15. Kalau 5 hari seminggu, RM55.38. Kalau 4 hari seminggu pula kena bayar RM69.23. Iaitu 1 jam diorang bekerja, majikan diorang kena bayar RM5.77. Okey, dan bagi kadar gaji minimum di kawasan selain kawasan Majlis Bandaraya atau Majlis Pembandaran pula ialah dia kena minimum dia kena bayar 1,100 kurang RM100 lah daripada yang sebelum ni. Bilangan hari bekerja dalam seminggu pula, contoh kalau dia kerja 6 hari seminggu, majikan dia kena bayar RM42.31. Kalau contoh dia kerja 5 hari seminggu, dia kena bayar RM50.77. Manakala kalau dia kerja sebanyak 4 hari seminggu pula, dia kena bayar RM63.46. Lepas tu setiap jam diorang bekerja, majikan diorang kena bayar RM5.29. Okey, sebagaimana dinyatakan dalam jadual dan tidak dibayar gaji pokok tetapi dibayar gaji hanya berdasarkan upah ikut kerja, beratan, tugasan, perjalanan atau komisen, kadar gaji bulanan yang kena dibayar pada pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, nama saya Nur Natasha Zainuzil. Saya akan menerangkan bahagian B pula. Okey, yang pertama ialah pengenalan perkeso. Apakah itu perkeso? Perkeso ialah Pertubuhan Keselamatan Sosial secara rasmi yang disingkatkan sebagai Perkeso, merupakan sebuah agensi kerajaan Malaysia yang ditubuhkan bagi mentadbir dan melaksanakan skim keselamatan sosial di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Okay, selain daripada itu, pertubuhan ini juga menyediakan perlindungan keselamatan sosial pekerja
kepada pekerja dan tanggungan mereka. Perkeso ialah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Okey, seterusnya ialah Akta Keselamatan Sosial 1969. Apa itu Akta Keselamatan Sosial 1969? Okey, Akta Keselamatan Sosial 1969 ialah sesuatu akta bagi mengadakan peruntukan mengenai keselamatan sosial dalam kontingensi yang tertentu dan bagi membuat peruntukan mengenai beberapa perkara yang berkaitan dengannya. Okey, Akta Keselamatan Sosial 1969 tak silap saya ada 3, iaitu yang pertama skim bencana pekerja, yang kedua skim keilatan dan yang ketiga skim bencana pekerja asing. Skim bencana pekerja. Okey, skim bencana pekerja ialah memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan atau suatu penyakit khidmat yang berpunca atau terbit daripada pekerjaannya. Perlindungan di bawah skim ini meliputi kemalangan seperti berikut. Okey, yang pertama ialah kemalangan semasa menjalankan pekerjaan. Okey, ini bermaksud kemalangan yang ditimpa ketika berada di tempat kerja atau sedang menjalankan urusan kerja. Okey, yang kedua ialah kemalangan semasa perjalanan ke tempat kerja. Okey, mengikut laluan di antara tempat kediaman atau tempat tinggal dengan tempat kerjanya. Okey, yang kedua ialah dibuat bagi apa-apa sebab yang secara langsung berkaitan dengan pengajiannya, dan yang ketiga ialah di antara tempat kerjanya dengan tempat pergi makan dalam masa rehat yang dibenarkan. Okey, yang ketiga ialah kemalangan semasa kecemasan. Okey, kemalangan yang berlaku semasa pekerja berada dalam atau berdekatan dengan mana-mana premis tempat bekerjanya bagi tujuan menyelamatkan, membantu atau melindungi orang yang mendapat bencana atau bahaya semasa kecemasan. Okey, yang keempat penyakit khidmat. Okey, apa itu penyakit khidmat? Penyakit khidmat ialah penyakit yang berpunca atau terbit daripada pekerjaan sebagaimana yang disenaraikan di jadual kelima Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Okey, contoh penyakit khidmat ialah hilang pendengaran disebabkan oleh paras tekanan bunyi tinggi yang berterusan. Okay, yang kedua ialah penyakit asma disebabkan oleh pekerjaan yang melibatkan pendedahan berterusan kepada sedutan habuk atau bahan kimia yang berbahaya dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah faedah perubatan daripada skim bencana pekerja. Okey, pekerja yang ditimpa bencana pekerjaan atau menghidap penyakit khidmat boleh mendapatkan rawatan perubatan secara percuma di klinik panel perkeso atau klinik ataupun hospital kerajaan sehingga pulih sepenuhnya. Bagi kecederaan parah, rawatan mestilah diperolehi dari hospital kerajaan dan pekerja akan diberi rawatan di ward kelas 2. Rawatan pakar akan diberikan jika perlu. Okey, bayaran ganti belanja. Okey, bagi cas rawatan yang diperolehi dari klinik bukan panel perkeso, majikan atau pekerja boleh mengemukakan permohonan tuntutan ganti belanja atau bayaran tertakluk kepada kadar yang telah ditetapkan oleh pertubuhan ataupun mengikut Akta Fis 1991. Okey, seterusnya ialah faedah hilang upaya sementara. Okey, tempoh untuk hilang upaya sementara dibayar kepada pekerja sepanjang tempoh cuti sakitnya yang telah disahkan oleh doktor atau mestilah sekurang-kurangnya 4 hari termasuk hari kemalangan. Walau bagaimanapun, faedah hilang upaya sementara tidak akan dibayar pada hari di mana pekerja hadir bekerja dan dibayar gaji. So, kadar faedah hilang upaya sementara ialah 80% daripada gaji harian purata anggapan pekerja. Kadar minimum bayaran faedah adalah RM30 sehari dan maksimum RM105.33 sehari. Okay. So, seterusnya ialah faedah pengurusan mayat.
Amount sebanyak RM2,000 akan dibayar sekiranya seseorang pekerja meninggal dunia akibat daripada bencana kerja atau semasa menerima faedah hilang upaya berkala. Pembayaran faedah akan dibuat kepada waris-waris yang layak. Sekiranya tiada waris, faedah akan dibayar kepada pihak yang menanggung segala perbelanjaan pengebumian itu. Jumlah bayaran akan dibayar sama ada jumlah sebenar perbelanjaan ataupun RM2,000 mengikut mana yang lebih rendah berdasarkan resit yang dikemukakan. So, seterusnya ialah skim keilatan. Skim keilatan itu bermaksud seseorang berinsurans yang dianggap sebagai menghidap keilatan apabila mengalami suatu keuzuran yang berkekalan sama ada tidak boleh diubati atau tak mungkin sembuh serta tidak berupaya mencari nafkah dengan kerja yang berpadanan dengan kekuatan dan tenaganya. Sekurang-kurangnya 1/3 daripada keupayaan pekerja normal. Skim ini memberi perlindungan 24 jam kepada pekerja dari keilatan atau kematian akibat dari sebarang sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Faedah allowance layanan sentiasa daripada skim keilatan ialah orang yang berinsurans yang disahkan menghidap keilatan dan tidak berdaya dengan teruknya hingga sentiasa memerlukan layanan seseorang yang lain. Maksudnya macam dia punya tak larat tu, sampaikan makan pun orang lain kena suap, dia nak mandi pun orang lain yang kena mandikan. Orang yang macam tu layak menerima allowance ini dengan pengesyuaran jemaah doktor ataupun jemaah doktor rayuan. Allowance ini telah pun ditetapkan sebanyak 500 sebulan daripada skim keilatan. Seterusnya ialah bantuan ilat. Bantuan ilat dibayar kepada orang berinsurans yang disahkan menghidap keilatan oleh jemaah doktor atau jemaah doktor rayuan tetapi tidak layak menerima pencen ilat kerana tidak memenuhi tempoh kelayakan caruman. Amount bantuan ilat ini adalah sama banyaknya dengan jumlah caruman yang dibayar oleh pekerja. Caruman yang telah dibayar oleh pekerja dan majikan untuk skim keilatan termasuk faedahnya. Ianya merupakan bayaran pukal sekali sahaja. Seterusnya ialah skim bencana pekerja asing. Skim bencana pekerja asing yang telah dikuatkuasakan pada 1 Januari 2019, semua majikan dikehendaki mendaftar pekerja asing yang diambil bekerja kecuali perkhidmat rumah tangga untuk perlindungan skim bencana kerja perkeso di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dalam Akta 4. Caruman bagi skim ini ditetapkan pada kadar 1.25% daripada gaji bulanan yang dibayar oleh majikan setiap bulan. Pendaftaran ini boleh dibuat melalui portal Axis Perkeso atau dengan melengkapkan borang pendaftaran pekerja asing dan dikemukakan ke pejabat perkeso yang berdekatan. Seterusnya ialah pekerja asing yang sedia ada dalam Malaysia dan masih dilindungi di bawah skim pampasan pekerja asing ataupun dikenali sebagai SPPA yang sah hendaklah didaftarkan dengan perkeso oleh majikan sehari selepas tamat tempoh matang SPPA yang tertakluk pada tarikh akhir SPPA pada 31 Disember 2019. Mulai 1 Januari 2020, semua majikan hendaklah berdaftar dengan perkeso walaupun pekerja asing tersebut masih diliputi di bawah SPPA. Pekerja asing yang baru masuk untuk bekerja di Malaysia sama ada pada atau selepas 1 Januari 2019 hendaklah didaftar dengan perkeso sebaik mereka mendapat pengesahan daripada Jabatan Immigration Malaysia di mana-mana tempat kemasukan yang diwartakan. Last kali, antara faedah skim bencana pekerja asing ada 7.
Yang pertama ialah faedah perubatan, yang kedua ialah faedah hilang upaya sementara, yang ketiga ialah faedah hilang upaya kekal, yang keempat ialah faedah orang tanggungan, yang kelima ialah faedah pengurusan mayat, yang keenam faedah allowance layanan sentiasa, dan yang ketujuh faedah kemudahan pemulihan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahira binti Kamarudin. Hari ini saya nak cakap bahagian B nombor 3, iaitu Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017. 3A, Skim Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri. Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri diwujudkan untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017. 3B ialah Skim Insurans Pekerjaan SIP. Skim Insurans Pekerjaan terdiri daripada dua komponen utama, iaitu insurans pekerjaan dan program penempatan pekerjaan semula. Yang pertama tadi ialah insurans pekerjaan. Pekerja yang terjejas akan diberikan bantuan kewangan sementara untuk menyokong diri dan keluarga mereka semasa mencari pekerjaan baru. Yang kedua ialah program penempatan pekerjaan semula. Pekerja yang terjejas akan disokong dengan program perkhidmatan pekerjaan untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan baru secepat mungkin. Seterusnya ialah faedah di bawah sistem insurans pekerjaan SIP. Yang pertama ialah perkhidmatan dan sokongan pekerjaan kepada orang yang memiliki insurans untuk mendapat pekerjaan yang bersesuaian. Yang kedua ialah allowance mencari pekerjaan selama 1 sehingga 6 bulan tertakluk kepada kelayakan, caruman dan kesediaan bekerja semula. Yang ketiga ialah pembayaran yuran latihan yang dibayar terus kepada penyedia latihan berdaftar. Yang keempat ialah allowance latihan harian bagi yang mengikuti latihan. Yang kelima ialah allowance bekerja semula awal untuk menggalakkan mereka segera kembali bekerja. Dan yang keenam ialah allowance pendapatan berkurangan bagi mereka yang bekerja dengan beberapa majikan dan telah kehilangan pekerjaan. Seterusnya ialah nombor 4, iaitu klinik, panel dan pusat dialisis. 4A ialah klinik panel. Klinik swasta yang telah dilantik untuk memberikan rawatan perubatan kepada mana-mana orang berinsurans PAKESO yang ditimpa suatu bencana kerja adalah dikenali sebagai klinik panel PAKESO. Bencana kerja artinya bencana pada seorang pekerja sendiri disebabkan oleh kemalangan atau suatu penyakit khidmat terbit daripada dan dalam masa menjalankan pekerjaan dalam sesuatu perusahaan. Yang kedua, orang berinsurans atau majikan. Pihak majikan atau berinsurans boleh merujuk kepada senarai klinik yang dimuat naik untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Seterusnya ialah 4B, pusat dialisis. Melalui arahan AKSP Bil 1 tahun 1999, PAKESO telah menyediakan kemudahan hemodialisis kepada orang berinsurans yang berkelayakan yang menghidap penyakit buah pinggang pada peringkat end-stage renal fail. Seterusnya ialah kemudahan rawatan hemodialisis. Ini adalah sebagai salah satu faedah pemulihan kepada orang berinsurans yang diberikan secara percuma di pusat-pusat dialisis panel PAKESO sama ada di bawah badan bukan kerajaan atau pusat dialisis swasta. Terima kasih. Okey, seterusnya ialah bahagian C. Okey, bahagian C terkandung tentang sistem insurans pekerjaan, iaitu SIP. Okey, SIP ialah satu sistem perlindungan pekerjaan untuk menyediakan insurans pekerjaan, perkhidmatan pekerjaan dan maklumat persaraan. Okey, seterusnya maklumat berkaitan SIP. Okey, SIP menyediakan program menempatkan pekerjaan semula dan faedah tunai. Okey, program ini juga membantu pencaruman PAKESO yang hilang pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan baru melalui program penetapan semula pekerjaan termasuk bantuan mobility. Okey, next ialah faedah sistem insurans pekerjaan SIP.
Okey, sistem insurans pekerjaan menawarkan dua jenis faedah, iaitu faedah berbentukkan kewangan. Yang kedua ialah faedah bentuk pencarian pekerjaan. Okey, faedah berbentuk kewangan ni terbagi kepada 5 pula. Okey, yang pertama ialah allowance mencari pekerjaan, AMP. Okey, allowance mencari pekerjaan ni gantian pendapatan bagi mereka yang kehilangan pendapatan tanggungannya. Menerima faedah untuk layak akan menerima allowance untuk 3 hingga 6 bulan. Dan tempoh bayaran faedah adalah berdasarkan syarat kelayakan caruman. Okay, yang kedua pula allowance pendapatan berkurangan, EPB. Okey, EPB ni pula gantian pendapatan bagi mereka yang mempunyai lebih daripada satu majikan dan telah kehilangan kesemua pekerjaan tetapi tidak kehilangan kesemua majikannya. Okey, dalam keadaan kehilangan kesemua pekerjaannya, pemohon layak menerima AMP iaitu allowance mencari pekerjaan, dan EPB allowance pendapatan berkurangan. Okay, kadar dan tempoh bayaran adalah sama dengan AMP, iaitu allowance mencari pekerjaan. Okey, yang seterusnya ialah, yang ketiga ialah FI atau yuran latihan, dan yang keempat ialah allowance latihan, dan yang terakhir ialah allowance bekerja semula awal, EBSA. Okey, EBSA ni pula suatu inisiatif kewangan bagi pekerja yang kembali bekerja semula awal dalam tempoh EMP, iaitu allowance mencari pekerjaan. Okey, kadar bayaran EBSA pula adalah sebanyak 25% daripada baki EMP yang perlu dibayar dan dibayaran secara pukal. Okey, yang seterusnya faedah bantuan pencarian pekerjaan. Okey, terbagi kepada dua pula, iaitu program penempatan pekerjaan dan yang kedua kaunseling kerjaya. Okey, yang seterusnya ialah bahagian D. Okey, bahagian D terkandung tentang, dan saya akan terangkan tentang KWSP. Okey, KWSP ni ditubuhkan pada 1 Oktober 1951 di bawah Ordinal KWSP 1951. Okey, KWSP ini adalah sebuah badan berkanun dan tabung amanah yang diwujudkan bagi menyediakan faedah persaraan kepada ahli-ahlinya apabila mereka bersara. Okey, yang kedua, ahli atau pekerja yang mencarum. Okey, siapa yang boleh mencarum? Okey, individu yang bekerja, pemilik perniagaan, dan individu bekerja sendiri boleh memilih untuk mencarum berdasarkan keperluan mereka. Hai, nama saya Dan Silnan dari DSM 5. Okey, hari ini saya nak tentangkan tentang pampasan dan faedah. Okey, dari segi pampasan dan faedah, saya kena bentangkan tentang apakah hak atau manfaat seseorang pekerja sebagai ahli KWSP. Okey, sebagai ahli KWSP, kita boleh memilih salah satu atau lebih daripada maklumat yang tertentu adalah persaraan, pendaftaran haji, simpanan tambahan akaun 1, hilang upaya, kematian dan pelepasan cukai pendapatan. Adakah ahli KWSP boleh membuat pilihan simpanan konvensional atau syariah? Okey, setiap ahli boleh memilih untuk mengekalkan akaun mereka di bawah simpanan konvensional, di mana simpanan mereka akan diuruskan dan dilaburkan secara konvensional, atau menukar akaun mereka ke simpanan syariah, di mana simpanan mereka akan diuruskan dan dilaburkan mengikut prinsip-prinsip syariah. Okey, seterusnya adalah bagaimanakah pelaburan dan dividen dalam KWSP. Okey, untuk pelaburan, KWSP berlabur di dalam pelbagai portfolio bagi memastikan ahli menerima pulangan dividen tahunan. Okey, bagi untuk dividen, KWSP menjamin kadar dividen minimum sebanyak 2.5% melalui instrumen pelaburan yang diluluskan bagi memastikan simpanan ahli adalah selamat, akaun konvensional. Okey, dividen dikira berdasarkan agregat bagi harian. Okey, seterusnya adalah untuk majikan. Supaya majikan
seorang majikan itu diwajibkan untuk memenuhi tanggungjawab tertentu termasuklah mendaftar organisasi dan pekerja anda dengan KWSP, memastikan caruman dan penyimpanan rekod yang teratur termasuklah mematuhi dasar dan keperluan sedia ada. Okey. Untuk pendaftaran, majikan perlu mendaftar dengan KWSP dalam tempoh 7 hari dari tarikh majikan mula bertanggungjawab mencarum, iaitu sebaik saja seseorang pekerja diambil bekerja untuknya. Okey, bagi untuk caruman sebagai majikan, sebahagian daripada tanggungjawab anda adalah untuk membuat bayaran caruman KWSP bagi pekerja anda di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan. Okey. Bagi untuk e-caruman adalah membolehkan majikan membuat bayaran KWSP mereka dengan menggunakan FPX, direct debit, perbankan internet dan aplikasi mudah ID iaitu menggunakan e-caruman apps. Okey. Untuk eCTML, sebagai majikan ia amatlah penting bagi untuk menghantar maklumat pekerja anda yang lengkap dan tepat, bagi membolehkan pihak KWSP mengkreditkan share caruman mereka ke dalam akaun yang sepatutnya. Okey, kesalahan dan penalti. Majikan diwajibkan untuk membuat bayaran caruman KWSP mengikut kadar semasa yang telah dinyatakan di dalam Akta KWSP 1991 tahun dan Peraturan dan Kaedah KWSP 1991 tahun. Itu saja. Terima kasih. Dan bagi bahagian D pula, iaitu 3F, menyatakan pastikan rekod majikan dikemas kini. Yang bermaksud salah satu tanggungjawab majikan adalah untuk sentiasa memastikan rekod anda bagi memastikan caruman ahli adalah teratur. Apakah yang perlu dikemas kini kan? Yang perlu dikemas kini ialah sebagai majikan, anda perlu tahu mengenai kepentingan mengemaskini maklumat anda ke maklumat yang terkini. Di bawah adalah sebagaimana daripada maklumat yang penting dan perlu dikemaskini dengan KWSP sebelum tarikh akhir bayaran caruman pada bulan yang berkenaan. Okey, bagi perubahan alamat dan nama atau status majikan pula, bermaksud memaklumkan KWSP dalam masa 14 hari jika terdapat pertukaran maklumat. Contoh alamat, nama, status semua tu. Contohlah daripada pemilik tunggal kepada pengkongsian. Majikan hendaklah memaklum kepada KWSP selama tempoh 21 hari dengan menggunakan borang KWSP 1-MAJ. Okey, dan penamatan operasi pula. Contohlah kalau satu syarikat tu nak menamatkan operasi dia, apa yang perlu dia buat kan? Dia perlu buat, majikan yang ingin menamakan operasi perlu memaklumkan kepada KWSP sama ada dengan melengkapkan borang KWSP 6 iaitu borang B, surat, email atau lain-lain saluran yang ditetapkan dalam tempoh 30 hari. Contoh sama ada dia nak jumpa depan-depan ke dengan orang yang KWSP tu, sama ada nak hantar email ke, nak hantar surat ke ataupun online ke. At least diorang kena bagi tahulah sebelum diorang tutup diorang punya company tu. Okey, dan bagi pandangan pelajar terhadap perintah gaji minimum, pekesok SIP dan KWSP pula ialah kadar perintah gaji minimum ni pada pendapat saya lah RM100,000 yang telah ditetapkan adalah munasabah dan tidak membebankan untuk majikan termasuk dari perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. Okey, penetapan gaji minimum oleh Menteri Sumber Manusia dilaksanakan dengan mengimbangi kepentingan majikan, pekerja dan kerajaan agar apa-apa keputusan yang dibuat berhubung kenaikan kadar gaji minimum tidak membebankan majikan sehingga membawa mudarat kepada pekerja seperti pembuangan kerja akibat ketidakmampuan majikan membayar gaji minimum tersebut. Dan bagi Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu PKSO pula adalah badan yang mengumpul caruman bulanan dari pekerja yang layak dan menggunakan dana terkumpul untuk memberi ganti rugi kepada pekerja yang mengalami kemalangan di tempat kerja atau memerlukan rawatan perubatan dan menyebabkan mereka tidak dapat bekerja dengan seperti biasalah kan. Lepas tu, PKSO juga menyediakan perkhidmatan pemulihan bagi kecederaan atau kurang upaya yang ingin kembali bekerja. Contohnya kalau diorang ni pernah
diorang ni pernah accident semasa nak pergi kerja, tak pun dekat tempat kerja, pekeso ni akan tanggung kos diorang tau. Daripada diorang segi perubatan, pemulihan, semua tu lah, semua tu dia akan tanggung kita. So untunglah kan kita sebagai pekerja kalau kita masuk pekeso ni. Okey, dan bagi sistem insurans pekerjaan iaitu SIP menyediakan bantuan keuangan dan bantuan carian kerja kepada penuntut layak yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Selain daripada itu, bantuan keuangan bulanan juga untuk menampung pelajaran asas. Penuntut juga memberi bimbingan secara peribadi, bantuan latihan dan insentif tunai sekiranya mereka bekerja semula lebih awal. Okey, dan bagi kumpulan wang simpanan pekerja iaitu KWSP, secara automatik memotong sebahagian gaji pekerja yang layak setiap bulan, melabur dana tersebut dan menyimpan hasil pelaburan sebagai pemegang amanah sehingga pekerja tersebut bersara. Kalau korang dah cukup tempoh korang bekerja, kan kita ni setiap umur kita ada limit tau bila kita akan bersara. So daripada kita kerja lebih muda sampai kita tua, duit tu kita boleh pakai untuk masa tua kita. Dia akan simpan, tak banyak pun dia potong. Dia akan potong sebanyak 90% sahaja daripada gaji kita untuk masukkan dalam KWSP kita tu. Okey, namun pemahaman terhadap keselamatan sosial seperti pekeso, SIP, KWSP dalam kalangan orang ramai masih lagi kurang dan masih terdapat banyak isu seperti pekerja tidak tahu ada hak mereka sebagai seorang pekerja serta bantuan yang boleh diperolehi terutama ketika menghadapi masalah pekerjaan yang terkesan daripada pandemik COVID-19 pada waktu ini. Sebab kebanyakan kita ni tak tahu sebenarnya kita ni ada hak tahu untuk dapat semua ni. Tapi sebab kadang kalau kita dapat majikan yang tak elok tu, dia tak terangkan pun kat kita. Padahal benda tu salah secara undang-undang. Kalau kita ni kerja tapi dia tak tolak pun KWSP kita, tak tolak pun pekeso kita, SIP kita pun dia tak tolak. Okey, tu salah tu sebenarnya. Korang sebagai pekerja, korang boleh buat aduan. Okey. Perlindungan sosial memberi manfaat kepada belia, wanita, pencari kerja, OKU, majikan dan masyarakat. Majikan memperolehi manfaat daripada tenaga kerja sihat dan mahir, manakala masyarakat meraih faedah daripada tahap produktiviti tinggi, peluang pekerjaan yang banyak dan tahap kesihatan yang baik. Sementara kemakmuran, penyertaan sosial dan kehidupan yang lebih baik dinikmati semua. Slide terakhir pula ialah kesimpulan dia. Kesimpulan daripada semua report ni lah kan. Okey, daripada semua slide ni lah kan. Kesimpulan bagi keseluruhan report dan slide ini ialah polisi dan sistem pemberian ganjaran dan faedah adalah salah satu tugas yang sukar dilakukan. Terdapat banyak dilema dan rintahan yang mesti dihadapi dalam membentuk sistem ganjaran dan faedah yang benar-benar menguntungkan kedua-dua pihak iaitu majikan dan pekerja. Pada masa kini, sesebuah organisasi perlu menawarkan berbagai bentuk pampasan bagi tujuan untuk menarik minat para pekerja serta dapat mengekalkan pekerja dalam organisasi tersebut. Di samping itu juga, pampasan yang menarik dapat mempengaruhi motivasi pekerja kerana dengan pemberian pampasan yang sewajarnya dan berpatutan akan menyebabkan mereka ni merasa sumbangan mereka kepada organisasi telah dihargai dan bersedia menunaikan tanggungjawab serta memberi hasil kerja yang baik. Yelah, kalau contohlah kita ni dapat majikan yang baik, kita dapat ganjaran yang okey, setanding dengan apa yang kita kerja semua, mestilah kita akan seronok, kita akan tak rasa stres pun kerja kat situ. Kita akan seronok dan kita rasa tak nak berhenti pun, kita nak kerja situ sampai kita pencen. Kan? Setiap orang tu dia macam setiap syarikat ni dia perlu tahu apa yang pekerja nak. Kalau pekerja suka, mestilah syarikat diorang pun untung juga. Okeylah, sampai tu je. Okay, terima kasih.